Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Nur Syam, nombor metrik 291092. Saya mewakili kumpulan saya dan kami akan membentangkan tajuk Majlis Keselamatan Negara dalam subjek GMGA 1013, Asas Pentadbiran Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Aludin bin Wan Muhammad Zamri, nombor metrik 291040. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan bagi assignment kami, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ialah sebuah organisasi kerajaan yang melaporkan diri kepada Jabatan Perdana Menteri. Ia bertanggungjawab untuk mentadbir dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar keselamatan Malaysia. Organisasi ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri sebagai Timbalan Pengerusi. Manakala eksekutif yang terlibat ialah Ketua Pengarah MKN sendiri, 3 menteri, iaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Ketua Setiausaha Negara, Panglima Angkatan Pertahanan dan Ketua Polis Negara. MKN bertanggungjawab terutamanya untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan strategik, pengurusan situasi dan malapetaka yang timbul, serta pentadbiran sepadan darat, laut dan udara. Rusuhan 13 Mei menyalahkan keperluan untuk semua kumpulan menangani kerumitan masyarakat multi-etnik yang berlaku di Malaysia. Sebagai tindak balas, Majlis Gerakan Negara yang juga dikenali sebagai Mageran telah ditubuhkan. Mageran diasaskan untuk menyediakan negara dengan komoditi dan perkhidmatan penting sambil memperkukuh keselamatan awam, keselamatan negara dan keamanan negara. Selepas keadaan reda pada awal tahun 1971, Mageran terbubar akibatnya. Namun begitu, pentadbiran berpendapat bahawa memandangkan ancaman berterusan yang dikemukakan oleh komunisme ada status hubungan kaum yang tidak menentu adalah penting untuk mewujudkan pihak berkuasa dan agensi yang bertanggungjawab untuk mengawal dalam pengurusan hal keselamatan negara, negeri dan daerah. Pada tahun 1971, kerajaan menubuhkan Majlis Keselamatan Negara untuk menyelaras dasar keselamatan negara dan menyediakan arahan keselamatan sebagai tindak balas terhadap ancaman terhadap keselamatan negara, keselamatan awam dan kestabilan antarabangsa. Tugas-tugas pentadbiran dan kerja-kerja kesetiausahaan untuk Majlis Keselamatan Negara kini dikendalikan oleh Sekretariat Majlis Keselamatan Negara yang ditubuhkan untuk tujuan itu. Pejabat Urustia Keselamatan Negeri dan Pejabat Sekretariat Keselamatan Daerah, kedua-duanya melaporkan diri kepada Jabatan Perdana Menteri selepas dilantik semula sebagai negeri dan daerah dengan Penumbuhan Bahagian Keselamatan Negara (BKN) pada tahun 1995. Bahagian Keselamatan Negara bertanggungjawab seperti mana Majlis Keselamatan Negara, iaitu mengawal keselamatan dan memberikan arahan kepada pihak berkuasa yang berkenaan tentang langkah yang mesti diambil untuk perlindungan dan keselamatan masyarakat. Pada tahun 2007, Bahagian Keselamatan Negara telah ditukar nama kepada Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, untuk bagi negeri dan daerah juga telah ditukar nama daripada Bahagian Keselamatan Negeri dan Bahagian Keselamatan Daerah telah ditukar kepada Majlis Keselamatan Negeri dan Majlis Keselamatan Daerah. Masing-masing perubahan ini bertujuan untuk menjamin bahawa Majlis Keselamatan Negara melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pembuat dasar, manakala Majlis Keselamatan Negeri dan Keselamatan Daerah sebagai pelaksana dasar untuk keselamatan negara dan menyediakan panduan keselamatan yang komprehensif. Sebagai tindak balas langsung terhadap tindakan pengganas yang berterusan di negara kita, MKN memperluaskan pasukan dengan mewujudkan pasukan gerakan khas bersatu yang dianggotai oleh Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ni ialah bagi ancaman pengganas yang berlaku di laut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naufal bin Muhammad Jalani, bernomor metrik 290975. Selepas serangan ke atas pusat dagangan dunia pada 11 September 2001,
Sederaan kerajaan terhadap pengganas pergerakan telah meningkat secara global. Senario ini telah ditolak kerajaan di seluruh dunia untuk memasukkan serangan pengganas sebagai ancaman kepada keselamatan mereka, termasuk Malaysia. Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menangani ancaman keselamatan bukan tradisional ini di peringkat domestik dan meningkatkan kerjasama antarabangsa dengan pihak lain untuk mengurangkan ancaman pengganas. Usaha ini memerlukan penglibatan dari jabatan tertinggi kerajaan hingga pelaksana dasar di peringkat akar umbi untuk mengurus ancaman ekstremisme ganas. Oleh itu adalah penting untuk mengenal pasti pelakon terlibat dan fungsi mereka dalam pelaksanaan dasar Counter-Violent Extremism CVE di Malaysia. Polisi ditakrifkan sebagai satu tindakan atau program yang dipilih daripada beberapa alternatif oleh aktor tertentu dan tidak balas terhadap masalah tertentu. Popular 2016. Dalam melaksanakan dasar untuk menangani isu-isu tertentu, aktor dasar mesti memainkan peranan penting dalam semua peringkat kitaran dasar. Ia bermula dari formulasi hingga peringkat penilaian dasar semasa mereka menyelia dan menyelaras aktor lain yang terlibat, terdiri daripada entiti dari kerajaan, ahli politik, perniagaan dan agensi swasta. Kadangkala pelbagai aktor dalam peringkat dasar mengakibatkan kekeliruan dan kepentingan yang bercanggah yang perlu diuruskan untuk mencari alternatif terbaik untuk isu itu dalam usaha menyelesaikannya. Kefel Korini Viron Hill 2011 mencari bahawa aktor dalam proses dasar membangunkan strategi dan taktik atau malah mengamalkan goal-oriented behavior untuk mencapai objektif. Dasar awam diwujudkan dengan menghubungkan beberapa aktor daripada pelbagai kementerian dan institusi yang terlibat, termasuk pertubuhan bukan kerajaan. Marcos 2013. Aktor dasar ini berfungsi sebagai jambatan penghubung antara kerajaan, sektor swasta dan orang ramai. Penilaian keberkesanan kerajaan, pelaksanaan dasar dinilai menggunakan kriteria seperti mempunyai matlamat yang jelas dan konsisten untuk menghadkan tahap perubahan serta meletakkan tanggungjawab untuk pelaksanaan dengan sebuah organisasi yang bersifati dengan matlamat dasar. Sydney 2017. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Azul Arifin bin Aimin. Nombor metrik 290927. Kupasan isu. Faktor dasar dalam pelaksanaan dasar Counter-Violent Extremism CVE di Malaysia, yang mana dikenalpasti sebagai faktor tahap 1, iaitu Majlis Keselamatan Negara MKN, telah ditubuhkan semasa rusuhan kaum 1969. Majlis Gerakan Negara Migrant pula ditubuhkan di bawah Perkara 150 Akta Perlembagaan Persekutuan 1969. Majlis Gerakan Negara Migrant menyokong Perdana Menteri sebagai pengarah pergerakan negara, membantu membina semula negara, mencapai keamanan, keharmonian melalui peningkatan keselamatan awam dan pertahanan negara, mengekalkan ketenteraman awam, dan kemudiannya telah digantikan oleh Keselamatan Negara MKN. Malaysia mengamalkan sistem parlimen, satu pentindihan kuasa antara eksekutif dan badan perundangan. Fungsi eksekutif merangkumi peranan dalam cabang eksekutif yang mana bertanggungjawab melaksanakan tugas perundangan yang diwakilkan dengan menyediakan dan mencipta rang undang-undang sebelum dibahaskan di Parlimen. Fungsi Majlis Keselamatan Negara MKN menghasilkan rancangan untuk melindungi kedaulatan negara, memberikan nasihat tentang kenyataan berkaitan keselamatan, memantau pelaksanaan dasar keselamatan negara, memberi arahan kepada mana-mana entiti kerajaan dalam bidang keselamatan negara.
Pemimpin utama negara Majlis Keselamatan, kalau boleh kita lihat pada carta di atas sekali ialah Perdana Menteri, kemudian Timbalan Perdana Menteri dan merangkumi Menteri-Menteri Pertahanan, Hal Ehwal Dalam Negeri, Ketua Setiausaha Negara dan Polis Ketua Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Nur Hisham. Nombor metrik 291092. Saya akan bentangkan tentang cadangan untuk Majlis Keselamatan Negara. Yang pertama, perlunya satu tindakan rancangan nasional yang berkaitan dengan mencegah dan menentang keganasan. Yang kedua, jawatan kuasa penyelarasan kebangsaan untuk menyelia keseluruhan inisiatif selaras dengan komitmen Perdana Menteri untuk membangun. Yang ketiga, menyediakan pelan tindakan pada sidang Komuncak ASEAN dan persidangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Yang keempat, menggunakan undang-undang penindasan baru bertujuan untuk mempertahankan keselamatan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan ada pemimpin yang boleh menyelaraskan dan atur gerak semua pihak yang terlibat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Syahrudin, bernombor metrik 290986. Sebagai kesimpulan, keselamatan telah menjadi keutamaan di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan lebih 64 tahun lalu dan ia telah menjadi faktor utama dalam memastikan Malaysia mampu, makmur dan kekal aman. Sejak Majlis Keselamatan Negara ditubuhkan, kerajaan telah bekerjasama dengan berkesan untuk melindungi kepentingan negara melalui dasar yang realistik, boleh diakses dan fleksibel. Bagi menjaga kemerdekaan Malaysia, integriti wilayah dan kepentingan ekonomi, Majlis Keselamatan Negara telah diberi mandat oleh undang-undang untuk memantau dan mengarahkan operasi keselamatan di semua peringkat pentadbiran. Oleh itu, Dasar Keselamatan Negara diberi keutamaan tertinggi. Dasar ini mewakili pendekatan negara terhadap cabaran masa depan dan selaras dengan falsafah keselamatan negara. Malaysia mesti menggunakan kedua-dua pendekatan tradisional dan inovatif untuk menangani masalah moden yang ditawarkan oleh entiti negeri dan bukan negeri. Bagi menjaga kehidupan dan mata pencarian semua rakyat Malaysia, kerajaan tidak akan membuat sebarang konsensi terhadap keselamatan. Dasar Keselamatan Negara menyediakan perancangan strategik yang lebih komprehensif dan bersepadu untuk mengimbangi kehidupan dan mata pencarian.